Konsep pembelaan perintah dan arahan pihak atasan. Persoalan yang sering timbul dalam perkara ini adalah bagaimanakah jika seseorang polis ataupun seseorang pegawai tentera yang diperintahkan oleh orang atasan ataupun ketuanya untuk mengambil tindakan yang mungkin boleh menyebabkan jenayah seperti membunuh ataupun membahayakan orang awam. Keadaan dilema ini sering berlaku di mana dari satu pihak terdapat pandangan bahawa seseorang askar ataupun seseorang pihak polis akan sentiasa berdisiplin dan sentiasa menurut perintah daripada pihak atasan ataupun ketuanya bagi melicinkan operasi mereka. Bagi mengekalkan tahap disiplin askar tersebut sepatutnya dilindungi dari sebarang tanggungan dan liability jenayah apabila setiap kali mereka mematuhinya. Dalam membincangkan perkara ini adalah perlu untuk mengambil kira dua keadaan, iaitu yang pertama, perintah dari pihak atasan boleh menjadi sah ataupun tidak sah. Yang kedua, sekiranya tidak sah, pihak bawahan mungkin akan melakukan kerosakan sama ada kerana dia khilaf untuk mempercayai bahawa perintah itu adalah sah ataupun sebaliknya, dia mungkin mengetahui ketidaksahan perintah tetapi mematuhinya kerana bimbang akan akibatnya sekiranya perintah itu tidak dipatuhi. Tiada apa yang boleh dinyatakan di dalam seksyen ini melainkan untuk mengecualikan seseorang yang telah melakukan kesalahan di sisi undang-undang di bawah kesilapan fakta yang menjuruskan seseorang itu untuk mempercayainya secara niat suci bahawa ianya adalah diarahkan oleh undang-undang untuk melakukannya. Peruntukan undang-undang di bawah seksyen 76, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa atas oleh kerana silap faham, nyataan percaya dirinya terpaksa di sisi undang-undang. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa di sisi undang-undang melakukannya atau oleh kerana silap faham nyataan dan bukannya oleh kerana silap faham undang-undang. Dengan suci hatinya percaya dirinya terpaksa di sisi undang-undang untuk melakukannya. Perintah-perintah yang sah. Sekiranya sesuatu perintah dari pihak atasan mempunyai justifikasi yang sah, maka sesiapa yang menurutinya adalah dilindungi sepenuhnya walaupun berhadapan dengan tuduhan membunuh. Dalam situasi ini, seorang timbalan Pesuruhjaya Polis telah memerintahkan tertuduh dan sepasukan polis untuk melepaskan tembakan. Dalam situasi ini, seorang timbalan Pesuruhjaya Polis telah memerintahkan tertuduh
dan sepasukan polis untuk melepaskan tembakan. Di atas keputusan ini, pihak perayu telah membuat rayuan. Mahkamah memerlukan dan mempunyai justifikasi di sisi undang-undang bagi Timbalan Pesuruhjaya Polis untuk memerintahkan melepaskan tembakan. Sekiranya begitu, maka tiada timbul persoalan sama ada responden yang bertindak menuruti perintah tersebut mempercayai atau sebaliknya bahawa perintah itu sah. Persoalan itu hanya akan timbul sekiranya perintah dari pihak atasan yang dikemukakan sebagai pembelaan tiada menurut undang-undang atau tidak sah. Letakkan senjata kau. Kau faham ke tak faham? Letakkan senjata. Perhatian pada semua unit. Gerak ke jalan Laksamana sekarang. Satu letupan telah berlaku. Over. Datang ke Jalan Sultan Semaid sekarang. Ada rompakan. Semua ke sana sekarang. Cepat yang mungkin. Baik, Tuan. Berita diterima. Kami patah balik sekarang. Dekat. Cepat. Ya. Dekat. Keluar. MBU patah balik. Semua pergi lokasi rompakan. Siapa yang barat? Lekas. Jangan biarkan perempuan itu terlepas. Tuan, patutnya saya ikut arahan Lan.
ditahan selepas melarikan peti besi daripada syarikat penghantaran. Kesemua mereka ditahan di beberapa lokasi berasingan selepas polis melakukan serbuan pada Rabu dan Jumaat di sekitar daerah Kota Star. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kejadian pukul 1.30 pagi Rabu itu disedari pengurus syarikat apabila kamera litar tertutup didapati tidak berfungsi selain terdapat kesan umpilan pada pintu utama. Bertindak atas laporan polis, seorang orang awam diberkas pada pukul 4 pagi hari sama tidak jauh dari lokasi kejadian. 5 lagi suspek termasuk 3 anggota polis terbabit ditahan pada Khamis dan Jumaat. Pihak polis telah berjaya merampas wang tunai tersebut bernilai setakat ini RM263,295. Dan ada lagi balance lebih kurang dalam RM130,000 lagi. Kita masih lagi dalam siasatan untuk mengesan saki-baki penjenayah, dan kita dapati daripada hasil siasatan kita mendapati bahawa kita masih lagi memburu 2 orang penjenayah yang dipercayai telah melarikan wang yang mengesahkan 2 anggota polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia dipercayai bagi membantu siasatan mengenai sindiket Macau Scam dan judi dalam talian. Apa yang ingin saya nyatakan di sini bahawa kes ini sebenarnya disiasat oleh SPRM, ya, dan untuk tujuan tersebut saya mewakili pihak PJRM, kita tidak akan membuat apa-apa ulasan mengenai kes tersebut. Betul, 2 pegawai kita telah pun ditahan oleh pihak SPRM, tapi kita juga tidak dapat detail secara rasmi sama ada mereka ini ditahan atas kes lain ataupun kes yang disiasat oleh pihak SPRM. Kerana secara rasmi kita tidak lagi dimaklumkan oleh pihak SPRM. Sebelum ini, media mendedahkan dalang utama sindiket berkenaan dipercayai rakyat Cina tetapi menggunakan ejen di Malaysia untuk menguruskan pelaburan termasuk mencari perniagaan berpotensi sebagai platform membersihkan wang hasil penipuan. Sindiket terbabit menjadikan Malaysia sebagai pangkalan operasi atau pusat panggilan kegiatan haram berkenaan dengan menyasarkan mangsa di China dan Taiwan. Baru-baru ini, SPRM memperoleh perintah menahan reman selama 5 hari ke atas 5 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti pengubahan. Antara 14 individu ditahan dalam serbuan parti liar di sebuah pangsapuri di Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farida Trash Wahid berkata, serbuan pada jam 1.30 pagi dilakukan oleh pasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik atau JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak. Katanya dalam serbuan itu mereka menahan pegawai dan anggota berkenaan dari Polis Kontingen Perak, 5 perempuan warga tempatan dan 5 perempuan warga negara Indonesia yang anggaran berusia 20 hingga 40-an. Hasil ujian saringan awal air kencing mendapati 1 pegawai dan 4 anggota positif dadah, 1 anggota negatif dadah, manakala 5 perempuan tempatan dan 2 perempuan warga negara Indonesia. Macau Scam. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Shahabuddin Abdul Manan berkata, pegawai polis yang terlibat terdiri daripada 2 berpangkat ASP dan 2 lagi inspektor. Saya mengarahkan siasatan dibuat ke atas anggota-anggota saya ataupun pegawai-pegawai saya sendiri. Dan saya pastikan siasatan dijalankan secara terus. Saya nak pastikan siasatan dibuat secara menyeluruh dan pastikan siapa sahaja yang terlibat dan siapa sahaja yang melakukan kesalahan walaupun dia pegawai polis sendiri pasti akan menerima balasan ataupun pasti akan duduk di mahkamah. Selain itu, menurut Datuk Shahabuddin, 5 penjawat awam juga ditahan kerana disyaki bersekongkol melepaskan suspek Macau Scam warga Cina di Pulau Pinang. Malaysia Gazette difahamkan seorang anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM Seberang Jaya turut ditahan bagi membantu siasatan kes terbabit. Datuk Shahabuddin ketika ditemui juga meluahkan rasa kesal dengan tindakan pegawai polis yang sepatutnya amanah menjalankan tugas dalam pasukan beruniform. Pada Jumaat lalu, Malaysia Gazette melaporkan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan pegawainya terlibat dalam kes melepaskan suspek Macau Scam warga Cina di Pulau Pinang.